Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, dan panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang dihormati para pegawai, ahli jurukuasa, sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan satu topik moga-moga memberi manfaat dan peringatan kepada kita, iaitu berkenaan wujudnya satu golongan di hari akhirat nanti yang digelarkan sebagai golongan Al-A'raf. Siapakah golongan Al-A'raf ini? Kita kena berdoa kepada Allah tidak masuk dalam golongan ini. Pertama, benda ini akan berlaku ketika kita semua akan ditimbang di Al-Mizan ataupun neraca timbangan, dacing pada hari kiamat. Kita ahli sunnah wal jemaah ini yakin dan percaya bahawa pada hari kiamat akan ditegakkan Al-Mizan dan akan dibukakan catatan-catatan amal kita. Maka ketika itulah kita akan ditentukan sama ada nak masuk ke dalam surga ataupun nak dimasukkan ke dalam neraka. Dan kedudukan Al-Mizan ini secara terminologinya adalah benda yang real, benda yang wujud. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai ayat 104. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbalan amalannya, maka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka itu semua akan kekal di dalam neraka Jahannam. Wajah mereka akan dibakar di dalam api neraka. Dan mereka duduk di dalam neraka Jahannam itu dalam keadaan cacat. Ini surah Al-Mu'minun ayat 102 sampailah ayat 104. Maka apabila kita telah pun ditimbang, maka bersedialah kita untuk ditentukan nasib kita. Cuma para ulama membahaskan apa bentuk mizan itu. Mizan ini secara hakiki dia ada dua daun timbangan. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Jadi dia sebiji macam dacing, macam lamban dacing. Kan sebut lamban barisan nasional orang marah pula, lamban dacing. Itulah rupanya Al-Mizan ini. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amru Al-Aus tentang hadis pemilik bitaqah. Ini satu hadis yang masyhur, iaitu kita di padang mahsyar nanti akan diberikan satu kad, macam kad metrik, kad pengenalan. Maka Nabi menyebut fatudu'u sijillatu fi kiffati wal bitaqatu fi kiffati. Kad itu akan digunakan untuk diletakkan di sisi daun ataupun piring mizan ataupun dacing itu. Maka catatan itu akan melayang dan ketika itu kad kita akan menjadi lebih berat. Apakah kad itu? Ini kita akan terangkan kemudian. Maka para ulama bersetuju bahawa kita akan ditimbang.
Apakah benda yang akan kita ditimbangkan di padang mahsyar atau di hari akhirat nanti? Pertama yang akan ditimbangkan adalah amalan kita. Yang kedua akan ditimbang catatan kita. Yang ketiga badan kita. Tiga-tiga timbang sekali. Pertama amalan baik dengan amalan buruk ditimbang. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam macam-macam rupa dan ditunjukkan semula segala perbuatan mereka. Siapa buat kebaikan sebesar zarah, nescaya dia melihat balasannya. Siapa yang buat jahat sebesar zarah pun dia akan melihat kesalahannya. Surah Al-Zalzalah. Yang kedua, catatan kita juga akan ditimbangkan berdasarkan hadis bitaqah yang akan saya terangkan. Yang ketiga akan ditimbang juga adalah kita sendiri, berat badan kita ini. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang yang badannya gemuk, badannya besar, kemudian dia akan ditimbangkan di hadapan Allah, dan ketika itu berat dia tidak lebih daripada berat sehelai sayap nyamuk saja, walaupun badannya besar. Maka kata Nabi, bacalah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menegakkan bagi mereka timbangan pada hari kiamat. Surah Al-Kahfi ayat 105. Jadi selesailah kita ditimbang. Yang kita takut adalah selepas daripada proses kita ditimbang, didapati kita punya amalan tidak balance account kita. Oh, ini takut. Kalau amalan baik kita banyak, jelas masuk surga. Macam tuan-tuan semua yang baik-baik ini jelas masuk surga. Ataupun orang yang memang meninggal dalam keadaan buat maksiat, dosanya banyak, meninggal tengompas daun teruk misalnya, memang mati buat maksiat. Jadi beratlah amalan kebaikan dia, confirmlah dia akan diazab dalam neraka, dan dengan rahmat syafaat Nabi, rahmat Allah syafaat Nabi, dia akan dikeluarkan nanti masuk syurga lagi. Tapi ada satu golongan yang ini kita nak bincang. Dia panggil golongan Al-A'raf. Iaitu satu golongan yang duduk di tengah-tengah saja. Balance account dia. Sebab itu dalam Quran ada satu surah nama surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni ada 206 ayat. Dinamakan Al-A'raf kerana di dalam surah ini ada perkataan Al-A'raf pada ayat yang ke-46. Wa bainahuma hijabun 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Dan di antara surga dan neraka ada satu tembok Al-A'raf yang menjadi penghalang antara mereka. Dan di atas tembok Al-A'raf itu ada sebilangan manusia yang mereka mengenal tiap-tiap ahli surga dan neraka dengan tanda masing-masing. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum la yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan mereka ini, iaitu golongan Al-A'raf, kenal ahli surga, lalu mereka pun memberi salam, salamun alaikum, beri salam kepada golongan ahli surga. Tetapi sedangkan mereka itu lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sedangkan golongan Al-A'raf ini tak boleh pergi ke mana-mana, sedangkan mereka itu sangat kepingin untuk masuk dalam surga. Surah Al-A'raf ayat 46. Siapakah golongan Al-A'raf ini? Dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syarah wal Manhaj karya Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah, dibawakan ada satu riwayat Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan daripada Huzaifah bahawasanya dia pernah ditanya siapakah kalangan penduduk Al-A'raf. Maka Huzaifah pun menjawab, hum qaumus tawat hasanatuhum wasayyiatuhum faqassarat bihim sayyiatuhum anil jannah wa halafat bihim hasanatuhum anin nar. Golongan Al-A'raf adalah golongan yang mana amal kebaikan mereka sama berat dengan amal kejahatan mereka.
Mereka tidak boleh dimasukkan ke neraka sebab mereka ada akaun kebaikan. Dan mereka tidak pula dimasukkan ke dalam syurga kerana mereka ada akaun kejahatan. Ini masalah. Sebab itu kata Ibn Katsir, tembok Al-A'raf ini akan menghalang ahli neraka untuk masuk ke syurga. Dan juga menghalang ahli syurga nak pergi melintah, nak pergi menolong orang di neraka. Jadi tengah-tengah itu. Di situ kita orang-orang Al-A'raf ni akan diletakkan. Siapakah mereka? Pertama, kaum yang mati berperang di jalan Allah tapi derhaka kepada mak bapak. Humul mustashhiduna fi sabilillah alladzina kharaju asatu li abaihim. Dia pergi jihad, bagus, berperang mempertahankan agama, mati syahid. Tetapi dia pula tidak mendapat izin mak ayah. Tak percaya ke mak ayah, sibuk nak menolong orang. Ini tak betul. Maksiatnya kepada mak bapak menyebabkan terhalang dia masuk syurga. Dan jihad dia pula di jalan Allah menghalang dia daripada masuk neraka. Dia duduk tengah. Ini pertama. Yang kedua, wa annahum qaumus tawat hasanatuhum wasayyi'atuhum. Manusia yang mana kebaikan dan keburukan mereka itu adalah seimbang. Kebaikan yang mereka buat tidak melayakkan mereka masuk ke dalam syurga sebab mereka ada keburukan. Dan keburukan mereka juga tidak melayakkan dia masuk neraka sebab mereka ada kebaikan. Sebab tu ini pendapat yang diberikan oleh ramai di kalangan ulama termasuk para sahabat Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Qatadah dan ramai lagi. Ini yang kita takut. Ada orang dia jenis buat baik bermusim. Ini musim-musim rejak, waraklah sikit. Masuk Sa'ban, wara balik. Masuk Ramadan, malaikatlah sebulan. Masuk Syawal, beronggeng balik. Dia tak balance. Siang lain, malam lain. Siang kerja. Masuk maghrib, cukur bulu kaki, bawa embek, gulu kili. Tak betul. Cara hidupnya tu tak balance. Ini masalah. Tak konsisten. Golongan ketiga, Al-A'raf ni duduk di tengah-tengah ni adalah annahum auladuz zina. Ada setengah pendapat mengatakan adalah anak-anak zina. Ini adalah sebagaimana riwayat daripada Abu Nasir Al-Kushairi daripada Ibnu Abbas. Ini kita boleh rujuk dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Ini pendapat, ya, school of thoughts, tak mesti betul. Anak zina termasuk. Yang keempat, annahum qaumun bar abauhum duna ummahatihim wa bil akas. Manusia yang mana ayah dia redha kepada dia tapi mak dia tidak redha pada dia. Atau sebaliknya, mak dia sayang ke dia, ayah dia tak suka ke dia. Artinya dia tidak mendapat redha kedua-dua ibu bapa. Dia redha ni mesti dapat redha dua-dua. Tidak boleh salah seorang. Mesti balance. Dua-dua mesti redha kepada kita. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Mujahid daripada Ibrahim. Golongan kelima adalah golongan manusia yang kata ulama annahum qaumun amalullah lakinnahum ru'ya fi amalihim. Orang yang rajin beramal ibadat tapi ibadat yang dia buat semuanya kerana nak share, tunjuk pada orang. Ini juga akan duduk dalam golongan A'raf. Tawah satu pusingan, selfie. Tawah pusingan kedua, selfie dan selfie. Pusing dan tawah empat. Nak nunjuk setiap perkara hak dia buat. Tidak salah untuk memancing gairah orang lain. Tetapi kalau tak dijaga niat itu, sampai peringkat dah niat nak nunjuk ke orang, itu bahananya besar. Dia esok hari akhirat nak masuk syurga tak boleh, neraka tak boleh. Duduk di tengah-tengah. Jadi golongan ini hadirin hadirat sekalian, dia akan dikumpulkan setempat, duduk ramai-ramai macam kuarantin, PKRC. Kuarantin. Tak boleh ke mana-mana. Jadi selepas selesai proses orang lain masuk syurga, orang masuk neraka dah selesai, barulah akan dibicarakan puak-puak ini, nak ditentukan, nak channelkan mereka ke mana. Artinya puak-puak ni akan masuk mahkamah khas.
masuk mahkamah khas. Ketika itu mereka akan dikumpulkan dan dipanggil proceeding mahkamah. Mana ada perbicaraan lain. Justru Nabi SAW mengajarkan ketika proceeding untuk golongan Al-A'raf ini dijalankan, ketika itulah engkau, wahai umatku, mesti buat beberapa amalan yang boleh menjadikan timbangan semula ataupun pemilihan ujian semula tu kena ambil periksa exam Julai lah, kertas Julai kita panggil ni. Nak ambil kertas paper Julai itu boleh jadi dapat bonus pahala. Amalan-amalan yang simple Nabi ajar tapi boleh memberatkan timbangan. Sebab itu kita berdoa kepada Allah supaya ada amalan yang kita buat sekarang walaupun ringan bagi kita tetapi dia dapat memberatkan timbangan kita. Apakah amalan-amalannya? Kata ulama secara umum, seluruh amalan kebaikan yang kita buat semuanya boleh memenuhi dan mengisi timbangan. Tak ada masalah. Tuan-tuan datang ke masjid pun boleh dikira. Ada orang datang masjid, dia tolong susun selipar. Ada, itu pun juga boleh dikira. Apa juga kebaikan. Apatah lagi ada orang tertentu, dia dapat special rahmat daripada Allah pada hari kiamat. Kok dia dapat rahmat itu, dapatlah dia kelebihan-kelebihan. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan menganiaya seseorang walau sebesar zarah. Kalau ada kebajikan sebesar zarah, Allah boleh lipat gandakan markahnya dan memberi dari sisinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 40. Ada special case yang tertentu, Allah Ta'ala boleh bagikan pahala berganda-ganda untuk amalan yang bagi kita simple saja. Sebab itu, ada satu riwayat Nabi dalam satu hadis qudsi, innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan dan telah memberikan penjelasan. Barang siapa niat buat baik tapi dia tidak boleh buat benda itu, Allah catat baginya satu kebaikan penuh di sisi dia. Mana tuan-tuan niat saja. Contoh pagi esok niat nak datang masjid. Niat saja. Tapi tiba tak sedar. Bangun-bangun pukul 7. Orang dah habis sembahyang. Tapi sebab kita dah bersungguh niat, boleh saja di sisi Allah memberi satu markah penuh kedatangan kita ke masjid. Boleh. Di sisi Allah tidak ada masalah. Fa in huwa hamma biha fa'imalaha kataballahu lahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila adha'afin katsirah. Dan kalau dia niat nak buat dan pagi esok tu dia betul-betul melakukan apa yang dia niatkan, Allah catatkan untuknya markah antara 10 sampai 700 kali ganda. Sehinggalah adha'afin katsirah, sampai jumlahnya pula ada masa berlipat kali ganda sampai tak boleh nak kira. Macam contoh, kita sekarang berada di bulan Rejab. Para ulama bersetuju bahawa pada bulan-bulan haram ini, setiap kebaikan markahnya lipat ganda. Bulan Rejab, satu kebaikan tuan-tuan datang ke masjid, bersedekah RM1 misalnya, ditulis di sisi Allah bukannya 10, 70. Bulan Syaban 700. Bulan Ramadan 1000. Dan boleh saja Allah beri lebih pada itu. Contoh orang pergi ke Madinah, pergi ke Mekah. Orang ke Mekah, Madinah tuan-tuan, pahalanya jutawan. Kalau Mekah tu seluruh amalan 100,000. Kalau di Madinah semua darat 1000 belaka. Mana kita datang Masjid Nabawi, semayang 8 hari, 5 waktu tiap-tiap hari, berjemaah. 27 kali 8 darat 1000. 1,000,000 lebih pahala kita dapat. Itu baru Madinah. Belum di Mekah. Mekah setiap ibadat 100,000. Itu sebab orang pergi umrah. Balik umrah kan dia pahala banyak sangat. Itu yang ramai masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik Malaysia, haram pergi masjid. Apa sebab? Dia tanya pahala kawan hak di Mekah, makan tak habis lagi. Ni kalau kawan meninggal minggu depan, Allah hutang pula dengan kawan. Dia duduk ngira pahala. Memang berlipat kali ganda.
Boleh, Allah boleh bagi. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Fa in huwa hamma biha fa'amalaha kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Tetapi kata Nabi, siapa niat buat satu benda jahat saja, tapi dia tak dapat nak buat atau dia akhirnya tak jadi buat, Allah catatkan baginya satu kebaikan pula. Satu kebaikan. Dan jika meniatkan lalu dia buat pula kejahatan itu, catatnya satu keburukan saja. Contoh, tuan-tuan balik masjid ni kan niat nak kebas selipar jemaah. Contoh. Dah niat dah. Aku ni kan habis ceramah, tanya orang azan ni kan aku nak keluar sekejap ambil selipar. Nampak lawa selipar. Niat. Tapi bila azan tak jadi dia ambil. Tak pasal-pasal dapat satu pahala. Tak pasal-pasal. Tapi katalah tuan-tuan, dapat curi selipar ni comel juga. Habis azan terus pergi curi. Dituliskan juga dosa. Tapi satu saja dosanya itu. Kalau pahala, satu pahala tulis 10. Tapi dosa, satu dosa tulis satu saja. Maka di situ kata para ulama, Allah Ta'ala dia ada kuasa besar, hak prerogatif dalam bab pahala. Jadi kita bab pahala jangan lebih pada Tuhan. Ada setengah pada kita mulut kadang tak menjaga, awak buat ni tak ada pahala. Awak tahu mana? Awak buat macam ni pahala awak banyak. Awak tahu mana? Pahala dosa ada dalil. Dan ianya hak prerogatif Allah. Baik, apakah amalan yang boleh memberatkan timbangan kita pada dacing itu nanti? Pertama, Nabi ajar ucapan 2 kalimah syahadah yang betul-betul tulus daripada hati kita. Mana kita mengucapkan La ilaha illallah. Bukan sekadar ucapan, tetapi daripada hati kita betul. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada yang aku patut takut melainkan Allah. Makhluk semua adalah makhluk. Allah number one. Sebagaimana tuan-tuan masuk masjid, besar mana pun COVID-19 di luar, masuk masjid, Allah lebih besar daripada yang lain. Itu daripada hati. Baik itu kita sembahyang, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau lebih besar daripada segala-galanya. Ini daripada hati betul. Tuan-tuan daripada luar, masalah banyak. Duit tak ada, kerja tak menentu, semua serabut, makan mana nak cari duit. Besar mana pun masalah kita, bila masuk masjid, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau lebih besar daripada masalah aku. Ini maksudnya. Daripada hati. Baik itu dalam satu hadis. Ini hadis bitaqah yang saya sebutkan tadi. Nabi SAW menyebut, Allah akan menyelamatkan manusia ini dek kerana La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi bercerita, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar. Kita semua nanti berdiri di depan Allah. Allah akan bentangkan di hadapan kita 99 gulung kapek. Yang mana kapek itu, satu kapek adalah catatan kita. Ada 99 gulung kapek. Ialah daripada akhir balik sampai umur meninggal. Berapa banyak amalan kita buat, baik buruk ada belaka. 99 susunan kapek itu. Dan kata Nabi, satu gulung kapek itu mithlu maddil basar. Kalau dihamparkan, dia punya luas saujana mata memandang. Mana kapek masjid negeri ni dah rasa besar sangat dah. Tapi bukan saujana mata memandang sampai belakang tu saja. Yang ini sayuk, tak tahu mana ujung. Suma yaqulu atunkira min hadha syai'an adzalamaka katabatil hafizun. Bila dah bentang 99 gulung, tarik panjang ke depan, Allah tanya pada kita, awak ada sebarang bantahan? Ada tak puas hati? Kau ada awak nak mengatakan bahawa azalamaka katabatil hafizun? Adakah malaikat yang bertugas mencatatkan dosa pahala itu ada
korupsi ke, makan rasuah ke, nak kenak ke awak ke? Awak ada apa-apa bantahan? Adakah mereka buat zalim pada kamu? Khianat kamu? Maka ketika itu kita menjawab, tidak. Kami yakin ini ada integriti lah. Kami percaya malaikat tak menipu. Allah Ta'ala tanya pula lagi, afalaka uzrun? Mu ni memang tak ada buat baik langsung ke? Ni 99 gulung kapek ni, semua dosa awak ni. Banyak betul dosa awak ni. Tak ada sikit habuk buat baik. Maka kita pun jawab, tak ada. Saya dulu gangster, ya Allah. Kerja ngatok orang je kerja. Memang saya jahat betul. Tabur masjid saya curi. Memang jahat betul. Lalu Allah Ta'ala atas sifat rahmatnya kata Nabi lantas berfirman, Bala inna laka indana hasanatan. Sebenarnya, setelah kami buat penilaian, awak ni ada satu baik. Kejut orang ni. Ada baik. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Disebabkan kamu ada kebaikan itulah, pada hari ini aku tidak mau buat jahat pada kamu. Aku tidak menzalimi kamu. Orang tu pun heran. Buat baik benda, tak ada benda buat baik. Maka dikeluarkanlah satu bitaqah. Ini saya sebut kad tadi. Kita nanti di hari akhirat kita semua ada kad metrik masing-masing. Diberikan satu kad. Yang mana pada kad itu kata Nabi tertulis perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kad tu. Jadi Allah Ta'ala pun mengatakan inilah kad awak. Ahdir waznak. Maka Allah Ta'ala kata, Mamat, sekarang aku nak mu tengok. Tengok sekarang ni apa yang Allah nak buat. Maka orang tu pun tanya kepada Tuhan. Wahai Tuhan, benda apa kad sekeping tu? Saya punya dosa 99 gulung kapek. Allah Ta'ala mengatakan bahawa hari ini aku tidak zalim pada kamu. Fatudu'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Maka pergilah dekat dengan neraca dacing ini tadi. Pada dacing yang sebelah, diletakkan 99 gulung kapek pada satu neraca. Dan pada satu timbangan lagi, diletakkan pula bitaqah itu. Kad itu tadi. Fatashatis sijillatu wa thaqulat bitaqatu. Maka pada asalnya 99 gulung kapek itu tadi berat, terangkat dacing yang sebelah. Tapi bila letak kad yang tertulis kalimah syahadah itu, terangkat gulung kapek itu, kad ini tadi lebih berat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadis sahih. Bayangkan, kad sekeping saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu hadis yang senada dengan hadis bitaqah ini pernah berlaku kepada Nabi Musa AS. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah bercerita, Qala Musa, Ya Rabb, Allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepada saya satu zikir yang saya boleh ingat kepadamu dan saya boleh berdoa dengan zikir itu. Lantas Allah menjawab, Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa pun jawab, Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, takkan itu je la ilaha illallah ni semua orang ucap. Bagilah saya hak rare sikit, hak pelik sikit, nak beramal. Itu biasalah. La ilaha illallah benda pelik ya. Lantas kata Allah, Ya Musa, Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 petala langit dan segala penghuni langit
Dan 7 petala bumi dan segala penghuni bumi ini diletakkan pada satu timbangan. Dan sebelah lagi diletakkan la ilaha illallah. Nescaya kalimat la ilaha illallah akan memberatkan timbangan itu. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Cuma ini bukanlah nak memberi lesen kepada tuan-tuan untuk tak payah semayang bang sampai bila-bila. Ini, kata tak payah semayang bang lah kita dah. Ada la ilaha illallah pada dah. Kita ni nak memudahkan urusan di padang mahsyar. Kita tuan-tuan, kalau boleh, hari akhirat esok tak payah ada hisap pun. Kita nak kita esok masuk surga tanpa hisap. Tanpa melalui mahkamah. Tanpa melalui pemeriksaan custom dan immigration. Biar kita esok bangkit pada kubur, Nabi nampak kita mau masuk. Lalu fast lane, fast track, smart tag, Arfid tak boleh lambat. Smart tag masuk, smart tag belaka. Masuk belaka, laju. Sebab kalau kita kena tahan di mahkamah Allah, tempoh kita berada itu bukannya sekejap. Sebab itu kata para ulama, kita akan berada di padang mahsyar ini bukan masanya singkat, lama. Sebab satu hari kiamat itu tak sama dengan tahun di dunia ini. Ribuan tahun. Kita renyah, lapar, panas dan sebagainya lagi. Sebab itu kita kalau boleh nak supaya dipercepatkan proses kita masuk surga. Walaupun tuan-tuan dengar hadis yang saya huraikan ini, mahkamah, jangan bayangkan macam kita duduk ada aircon apa, tak selesa. Jadi biarlah kita tak payah diperiksa masuk surga tanpa hisap. Tuan-tuan, kalau kena audit dengan malaikat ini, sesi soal jawabnya lama. Kita audit ISO pun lama, audit kewangan pun lama, ini pula audit amalan kita. Bayangkanlah kalau tuan-tuan yang tak pernah pergi haji, tiba mati. Dia tanya soalan kenapa tak pergi haji itu pun kita dah tak boleh nak jawab. Malaikat, mau pergi haji dah? Dah pergi bawah. Berapa dah pergi? Pitih adok. Syokok? Syak. Padan rokok tu tanya dulu dah. Mu syokok umur berapa? 14. Sehari berapa buku? Rokok sebuku berapa? Dia tanya, agak siap bawa kalkulator. Tak tunjuk. Mu rokok 30 tahun banyak ni, mu simpan tabung haji RM20 tak jadi. Lama soalan itu. Atau mungkin kita tak ngisap rokok tapi hobi mahal. Ada. Haji tak pergi motor besar. Contoh, exhaust mahal, jaket mahal, helmet mahal, road tag mahal. Tanya dia malaikat, dah pergi haji? Belum. Berapa tak pergi? Duit tak ada. Dulu hobi benda apa? Main motor. Pun lama jawapan tu esok. Dia tanya motor berapa ringgit, berapa tahun isi minyak tangki penuh berapa. Leceh. Kita kalau balik pada overseas sampai airport, kita kalau boleh tak nak custom tu tahan kita nak cek barang buka kotak, renyah. Kita kalau boleh sampai airport KLIA, keluar daripada immigration, lalu custom dia senyum, kita senyum terus keluar, family sambut. Begitulah kita di hari akhirat. Tak nak kena cek-cek lagi. Jadi peganglah kalimat la ilaha illallah ini, jangan gadaikan dengan apa-apa pun. Kita jahat manusia, ya, tapi jangan sampai tukar agama. Jaga la ilaha illallah. Amalan kedua kata Nabi yang boleh menyebabkan kita punya neraca timbangan kita berat adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi, inna asqala syai'in fi mizanil abdi yaumal qiyamati khuluqun hasanun. Wa inna allaha yabghadul fahishal badhi. Sesungguhnya yang paling berat, yang boleh memberatkan timbangan amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Ini yang kedua, perangai berjuruh. Yang ketiga, Nabi sebut benda yang boleh memberatkan timbangan adalah memelihara kuda untuk digunakan berjihad di jalan Allah. Man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna siba'ahu wa riyahu wa warastuhu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Siapa yang memelihara kuda, menjaga kuda
dengan niat nak gunakan kuda untuk jihad fi sabilillah, kerana niat hanya kerana Allah, maka setiap kali kuda itu kenyang, atau dia haus, dia minum, ataupun ketika kuda itu buang air, maka segalanya menjadi kebaikan yang akan memberatkan amalannya pada timbangan pada hari kiamat. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Ni mungkin kita zaman sekarang ni tak ada lah nak membela kuda untuk jihad fi sabilillah. Yang keempat, ini paling mudah. Nabi sebut berzikir dengan tahmid dan juga tasbih. Kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, ada dua perkataan yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di mulut tapi sangat berat di neraca timbangan, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita mengucapkan tasbih dan tahmid. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Nabi pernah pesan kepada Abu Malik Al-Asy'ari, at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Bersuci itu sebahagian dari iman. Ucapan alhamdulillah itu boleh memberatkan timbangan. Ucapan subhanallah, alhamdulillah pula memenuhi pahalanya antara langit sampai, daripada bumi sampai ke langit. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu marilah kita, bukanlah kita niat nak jadi golongan Al-A'raf, tidak. Kita berdoa, saya berdoa, semua kita ini masuk surga, tak payah hisap lah, tak payah mizan-mizan, terus masuk saja. Special semua dapat boarding pass, special semua. Tapi andai kata kita lekat dekat mizan, sangkut di mizan, siapkanlah bekalan amalan yang kita sebutkan tadi. Minimum selalulah amalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Selalu bertasbih memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Sebab itu Nabi SAW kata ulama, dia selalu pesan kepada Siti Fatimah Az-Zahrah. Kata Nabi, wahai Fatimah, mu jangan tidur sebelum kamu buat 4 perkara. Jangan tidur, buat benda ni, 4 perkara ni dulu. Pertama, kamu khatamkan Quran. Yang kedua, kamu pastikan seluruh Nabi-Nabi memberi syafaat pada kamu. Yang ketiga, kamu kena pastikan semua orang Islam redha pada kamu. Yang keempat, kamu kena pastikan kamu dah buat haji dan buat umrah. Fatimah tanya, ya Rasulullah, guna nak buat 4 perkara tu serentak, nak tidur dah ni ha. Lela dah nak tidur. Tak ada nak buat, nak khatam Quran. Tara mana nak baca Quran sampai khatam. Nabi jawab gini. Pertama, sebelum awak tidur, bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Maka pahalanya seolah-olah kamu mengkhatamkan seluruh Al-Quran. Kan tuan-tuan nak tidur, baca 3 Qul. Bukan 3 Qul, Qul Allah 3 kali. Qul huwallahu ahad. Saya ingat semua orang hafal lah surah ini. Kalau tak hafal juga memang benar betul lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai habis. Yang kedua kata Nabi, selawatlah untuk aku. Selawatlah kepada Nabi-Nabi sebelum aku, maka semua ini akan dapat syafaat untuk kamu. Yang ketiga, kamu doa istighfar, minta ampun untuk semua orang Islam, mana-mana yang buat salah. Maafkan kesalahan orang, nescaya orang akan redha pada kamu. Mana sebelum tidur jangan baca WhatsApp. Kita maafkan orang. Ya Allah, maafkan aku, maafkan orang ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh orang Islam di seluruh dunia. Doakan. Dan yang keempat kata Nabi, banyakkanlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka pahalanya seolah-olah kamu melakukan haji dan juga umrah. Moga-moga kalau tiap-tiap malam dapat kita buat benda-benda yang ringan ini yang Nabi ajarkan, fadilatnya akan balik semula kepada kita, mudah-mudahan. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan malam ini.
Untuk makluman kepada seluruh jemaah yang dikasihi, kami ingin memaklumkan dua perkara. Pertama, tuan-tuan puan-puan dijemput untuk datang ke Masjid Negeri setiap hari. Kita jemput waktu pagi sampai petang. Selain daripada untuk ibadat semayang, kita juga sekarang menyediakan satu ruangan di belakang yang kami panggilkan Ruwaq Ahmadi. Ruwaq ini dalam bahasa Arab maknanya anjung. Ahmadi ini nama Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Ruwaq ini adalah satu sistem tradisi pengajian para ulama tradisional dulu, iaitu dia mengaji di tiang-tiang masjid. Jadi kita nak panggil ustaz tiang kan macam rasa macam penari tiang pula bunyinya. Jadi ruwaq ustaz mengaji, dia ada di ruangan belakang tu kita sediakan. Tuan-tuan boleh datang setiap hari daripada 8.30 pagi sampai 5 petang. Datang untuk nak tasmik Quran misalnya. Tuan-tuan ada hafal Quran sendiri-sendiri, nak suruh ustaz tu dengar bacaan, boleh suruh dia dengar. Nak betulkan bacaan pun boleh. Fatihah nak tepatkan sebutan juga kita sediakan, boleh cek. Ataupun tuan-tuan nak mengaji. Tapi semua dalam bidang Quran lah. Jangan datang jumpa dia tanya paraik apa penzan dia. Bukan fakulti dia. Ni ustaz yang kita panggil ni, Ustaz Muhammad Arif Hafizuddin Al-Hafiz. Dia memang bidang Quran. Jadi boleh datang hari-hari percuma. Tuan-tuan datang bawa Quran boleh, nak guna Quran masjid pun boleh. Cuma tengah hari saja dia rehat daripada 12.30 sampai pukul 2 sebab nak lunch, lepas tu dia nak semayang apa semua. Datang bila-bila masa. Cuma kita ada construction sekarang ni, cuma hati-hati sajalah. Kalau nak selamat, pakailah topi keselamatan. Itu lagi baguslah, takut akan jatuh mentor apa semua. Kita alihkan ke belakang sikit. Tiap-tiap hari bekerja, Sabtu Ahad saja tak ada dia rehat. Dan yang kedua kita nak wawarkan, hari esok Alhamdulillah program khatam subuh kita telah sampai ke penghujung. Hari esok kita nak maklumkan kita akan lakukan solat subuh terakhir Maqra' ke-8 juzuk 30. Alhamdulillah. Program ni dah berjalan hampir 2 tahun. Kenapa lambat? Sebab kita berapa kali diberhentikan kerana PKPD, PKP, macam-macam PKP yang ujung-ujungnya tu. Kita terpaksa tangguh seminggu, ada terpaksa tangguh 2 minggu. Biasanya patutnya 8 bulan saja untuk khatam 30 juzuk dalam sembahyang subuh. Tapi kita buat hampir setahun lebih. Jadi akhirnya sampai ke penghujung. Jadi tuan-tuan dijemput raikan bersama-sama. Esok kita ada imam-imam yang terlibat sepanjang khatam subuh ni. 12 orang tu kita panggil semua sekali. Datang sekali. Datuk Seri SF pun ada hari esok. Ada sedikitlah kudapan kita sediakan. Ni kesyukuran lah. Allah panjangkan umur. Dan kita ucap tahniahlah kepada jemaah yang berjaya mengkhatamkan daripada juzuk pertama sampai juzuk 30. Ini boleh ceritalah ke anak cucu esok. Alhamdulillah, Aki dulu pernah khatam Quran 30 juzuk dalam sembahyang subuh. Dan itu rare lah. Jarang orang berjaya dapat buat. Sekadar itu, kita tutup pertemuan dengan sedikit doa, moga diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.